Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan nahmadu wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المسلطان نفعنا بعلومه في الدارين. Dan jikalau diketahui akan ada air satu tempat yang sampaikan dia oleh orang yang musafir bagi hajatnya, seperti mengambil kayu atau rumput, maka ini haddul bu'di, yakni jauh. Nascaya wajib menutupkan dia daripadanya. Jika aman atas dirinya dan hartanya dan anggotanya, malaikat harta apa dah? Malaikat harta atau malaikat harta atau ikhtisas yang wajib dibuangkan dia. Air taharah. Yang wajib dibuangkan dia. Di situ nak tambah sikit. Yang wajib dibuangkan dia kerana air taharah. Yang wajib dibuangkan dia kerana air taharahnya. Kita tambahkan kerana. Yang wajib dibuangkan dia yang wajib dibuangkan dia kerana air taharah, maka tiada disyaratkan amannya, tetapi disyaratkan hendak aman ia daripada keluar waktu. Dan jikalau tiada, maka dia wajib menutup dia. Bersalahan jika ada sertanya air. Dan jikalau mengambil wuduk dengan dia, nescaya keluar waktu, maka tiada harus ia tayamum kerana ia dapat air. Dan jikalau sikit kita ulang yang semalam. Yang semalam tu masalahnya kita kena pergi cari ke kawasan yang berdekatan dengan kita. Kawasan yang kita kena pergi itu kawasan yang katanya haddul ghaus, sakatan seperlihat mata dia katanya. Itu masalah jadi tak jauh sangatlah.
Tetapi itu masalah apabila kita sengka rasa-rasa boleh jadi ada air kat sana, maka kena pergi tengoklah. Maka situ sengka saja ada air. Maka jadi kita kena pergi cari itu sekadar haddul ghas, tidak jauh sangat. Bahkan kalau kita duduk di tempat yang sama rata tu, dia katanya tak payah kita berjalan. Tempat yang sama rata lagi pulanya tidak ada lindungan oleh pokok-pokok, ataunya bangunan, maka kita pusing saja duduk di satu tempat, tengok kanan kiri, belakang depan, dah cukup. Untuk nak tahu katanya air ada ke tidak. Tapi masalah hari ni pulanya, masalah kita yakin bahwasanya di satu tempat itu ada air. Adapun yang semalam tu ialah rasa boleh jadi ada air tapi tak yakin. Di sini kita yakin. Dan jikalau diketahui, kita tahu, tu maknanya yang semalam tu rasa boleh jadi saja. Boleh jadi nak ada, boleh jadi tak ada. Adapun di sini kita tahu kata ada, tu berbeza. Dan jikalau diketahui akan ada air satu tempat, yakni di satu tempat, di satu tempat. Tempat tu yang sampaikan dia kan tempat. Tempat tu orang sampai ke sana. Sampaikan dia oleh orang yang musafir. Nah, orang yang pergilah mudah katanya. Bukan musafir boleh qasar jamak, bukan maksudnya begitu. Bukan musafir yang dua marhalah, yang apa dia, yang boleh qasar jamak 80 km tu, itu bukan. Mana oleh orang yang musafir, orang yang pergi. Begitu saja, kita terima begitu. Orang yang musafir, orang yang pergi ke tempat tu dah. Pergi bagi hajat ni, untuk hajatnya. Musafir bagi hajat mana? Untuk hajat dia, kerana hajat dia. Apa dia hajat? Misal bagi hajat seperti mengambil kayu api. Nak cari kayu, tapi tak mesti kayu api lah. Kalau kayu nak buat rumah pun, begitulah. Tapi biasanya sebut kayu ni kayu api lah dalam kitab. Atau rumput, atau pergi nak cari rumput-rumput untuk jadi makanan lembu kambing dia. Untuk jadi makanan binatang peliharaan dia. Lembu kambing, kalau Arab tambah unta satu lagi. Gini. Nak bagi faham orang musafir bagi hajatnya seperti mengambil kayu dan atau rumput. Jadi kalau kita bayangkan kita duduk kat kampung, lepas tu biasanya kalau nak cari benda-benda tu, maka kita pergi carikan benda-benda yang hajat kitanya. Jadi dia tak jauh daripada rumah kita sangat. Kalau contohnya kalau orang bela lembu. Orang bela lembu apabila dia nak ambilkan rumput untuk bagi lembu dia makan kat rumah, dia ada setengah tu dia bela lembu dia ikat, dia duduk kat rumah. Dia lah bawa bekas, bawa apa,
cari upuk buat balik kat lembu dia. Maka kalau dia keluar daripada rumah untuk nak cari rumput untuk jadi makanan lembu dia tu, biasanya orang kampung kita tu dia pergi jauh sangat mana. Kira zaman dululah. Maka rasanya tak jauh sangat. 1 kilo, 2 kilometer tu pun dah agak jauh. Lepas tu kalau nak cari apa dia ulam-ulam, masalah nak cari ulam-ulam kat hutan, kalau orang kampung tu nak cari cendawan kat hutan, masalah dia tak pergi jauh sangat. Keluar pada kawasan kampung dia, duduk sini, mana dia pergi kat hujung kampung atau kampung sebelah sana, jadi tak sampailah 5 kilometer tu, tak sampai kalau pergi. Pada jauhnya 2 kilometer. Itu maknanya orang yang musafir, orang yang pergi. Bagi hajatnya seperti mengambil kayu, cari kayu api. Kalau orang Arab sananya, dia kayu ni pokok dan untuk nak dapatkan kayu api itu kalau zaman dulu susah juga. Sebab tumbuhan tu jarang nak ada sana. Maka apabila dia nak memasakkan perlu kepada kayu-kayu api, maka dia pergi carilah. Keluar pada rumah pergi cari kayu api. Maka dia pergi cari kayu api. Contohnya rumah dia letak kat sini, dia pergi tu keluar pergi nak carikan kayu api tu, rasanya tempat tu tak jauh sangat daripada rumah dia. Dia berjalan begitu rasanya 1 kilometer atau 2, lebih kurang tu dia balik. Itu maksudnya orang yang musafir bagi hajatnya. Dia panggil musafir. Ini masalah sama dengan kata, ini sebagai tambahan, ini sama dengan katanya kita disunat kita sembahyang musafir. Sunat musafir katanya boleh sembahyang di atas kenderaan, boleh sembahyang di sambilan berjalan, itu sembahyang sunat safar. Maka dikarenakan safar tu kita pergi ke mana-mana tempat. Kita pergi ke mana-mana tempat. Contohnya kalau kalau orang kampung tu duduk kat rumah, dia nak pergi kepada sawah padi dia. Lepas tu sawah padi dia tu ada kat hujung kampung, tu dikatakan musafir. Pergi. Maka keluar pada rumah, sementara nak sampai kepada kebun dia ke, kat hujung kampung, artinya sementara nak sampaikan sawah padi dia kat hujung kampung, itu masa dia pergi, di situ dah boleh dia sembahyang sunat. Tak mesti musafir tu sampai 2 marhalah, boleh qasar jamuk tu, itu lain. Ini nak bagi fahamnya begitu. Tu mana katanya tempat yang sampaikan dia oleh orang yang musafir, orang yang pergi, mana orang yang keluar daripada rumah dia pergi ke tempat-tempat yang untuk nak cari benda-benda yang dia perlu. Hajat dia, benda yang dia perlu. Nak masak tak ada kayu api, kena keluar pada rumah pergi, hajatnya cari kayu api. Lembu dia bela, dia tambak kat rumah, lembu dia nak makan upuk, dia pergi keluar, pergi cari upuk untuk balikkan lembu dia. Jadi maknanya tak jauh sangatlah. Maka jadi maksudnya kita katanya kita duduk di rumah kita, artinya duduk di dalam perjalanan sama, maka kita tahu katanya di sana ada air. Lepas tu di sana tu jauh mana dengan di sana tempat yang kita tahu kata di sana tu ada air, dia tak jauh sangat dengan tempat yang kita ada. Lebih kurang 1-2 kilometer itu saja. Dah.
Maka apabila kita tahu kata di sana tu ada air tetapi bukan dekat sangat. Kalau berjalan tu 15 minit, 20 minit tu boleh jadilah. Kalau berjalan kaki tu. Maka air yang ada di tempat yang kata tadi tu, maka tempat tu dikatakan tempat yang jauh, maknanya haddul bu'di. Tengok dia katanya maka ini tempat. Maka ini sakatan, dia katanya haddul bu'di, yakni jauh. Jadi maknanya kena pergi cari air jauh. Tempat air itu jauh. Tempat air ada itu jauh daripada kita. Tempat yang air ada tu jauh daripada kita. Tapi jauh setakat mana? Kira kata kalau orang kampung, dia pergi ke sana, kalau tak ada nak ambil, nak cari kayu api, kalau tak nak cari rumput-rumput untuk binatang pembelaan dia tak pergi dah. Kalau tak nak pergi cari buah-buah kat kebun, dia tak pergilah jauh. Begitu. Tengok. Jadi maknanya air, kita tahu kata ada air di satu tempat yang agaknya jauh. Tapi bukan jauh sangat. Jauh tu sekira katanya orang kampung dia pergi ke sana. Perjalanan setakat nak sampai ke sana tu orang kampung pergi untuk nak cari kayu api, cari rumput dan sebagainya. Jadi lebih kurangnya 2 kilometer tu, kita tahu kata di sana lebih kurang daripada tempat kita duduk, tempat ada air tu, kita katalah lebih kurangnya 1 kilometer atau 2, atau kita katanya 1,5 kalau masalah. Kalau berjalan tu 20 minit, 15 minit, setengah jam kalau kita berjalan kaki, maka hukumnya nescaya wajib menutupkan dia kan air. Air yang ada kat sana tu walaupun 1 kilo, 2 kilometer, wajib kita kena pergi juga ke sana. Untuk nak dapatkan air, kena pergi tengok di sana. Tapi kita tahu, boleh jadi kita tahu kata ada air, tapi kena pergi tengok dululah air ada ke tidak. Biasanya kalau tahu kata ada, air nak ada lah sana. Wajib menutupkan dia daripada tempat tadi. Jadi wajib kena pergi. Jadi wajib kita kena pergi. Tapi nak pergi tu syaratnya kena masuk waktu dulu lah. Lepas tu kita pergi sendiri pun boleh. Artinya izin kepada siapa pun boleh. Minta dia ambil air bawa balik. Tapi kata wajib menutupkan air di tempat di sana yang agaknya 1-2 kilometer ada kat sana tu, jika aman atas dirinya. Jika aman, maknanya sekiranya kita keluar daripada rumah kita untuk menuju ke tempat yang ada air yang lebih kurang jauh 1-2 kilometer tadi tu, kita keluar pada rumah menuju ke tempat air tu, diri kita tu aman. Maknanya selamat. Selamat daripada perkara yang tak disukai. Lebih-lebih laginya orang yang ada seteru ke masalah. Kalau keluar pada rumah tak selamat. Boleh jadi seteru ada tunggu kat tengah jalan. Artinya ada binatang buas kat tengah jalan. Nak boleh sampai ke sana tu, harimau ke misalnya kat tengah jalan tu ada. Maka kalau tak aman tak payah pergilah. Kalau aman tak ada bahaya apa. Tengok, aman atas dirinya. Maknanya diri dia tu selamat daripada kena buat di orang atau kena buat di binatang buas. Kalau dia pergi. Wajib. Kalau aman. Dan artinya, maknanya aman
atas hartanya. Sekiranya kalau dia pergi kepada sana tempat yang ada air, yang tempatnya jauh lebih kurang 1-2 kilometer tadi tu, dia pergi tu, harta dia tu aman, selamat daripada kena curi, selamat daripada kena samun dan sebagainya. Selamat harta dia, selamat daripada kena samun kat tengah jalan. Selamat daripada curi harta dia kalau dia duduk kat rumah, dia tak keluar pada rumah, orang tak berani nak masuk dalam rumah. Nak curi barang dia kat rumah, orang tak berani. Tapi kalau dia keluar daripada rumah, bila dia keluar pada rumah, orang akan masuk curi barang dia dalam rumah, harta dalam rumah. Itu maknanya tak boleh nak pergi juga, mesti kena duduk rumah. Itu makna aman atas hartanya. Kalau dia keluar pergi kepada sana, harta dia tu tak diambil oleh orang. Orang tak rapas, orang tak samu, orang tak curi. Boleh jadi kalau tengah jalan ada penyamuk di tengah jalan. Ada orang nak rapas harta di tengah jalan. Artinya dia keluar daripada rumah, tinggal rumah, tak boleh nak kunci rumah. Orang datang curi harta dalam rumah. Kalau begitu maknanya kalau nak nampak nak jadi begitu maknanya tak aman pada harta, maka tak boleh nak pergi juga. Dan anggota jadi mana atas diri tadi itu aman atas diri, kita jaga sikit. Aman atas dirinya, jadi aman atas diri ini nyawanya. Aman atas dirinya, yakni nyawanya. Dia tak akan kena bunuh dia orang. Dia tak akan kena bunuh di binatang buas. Dan hartanya, mana harta dia tak dirapas, tak dicuri, tak disamun oleh orang. Dan anggotanya, anggota dia kaki, tangan, mata, telinga, lidah, apa dia itulah anggota badan dia. Maknanya kalau dia pergi ke sana, menuju ke sana, anggota dia walaupun orang tak nak bunuh dia, tetapi boleh jadi orang nak datang potong tangan dia. Katalah. Gitu. Jadi maknanya syarat kena aman pada 3 perkara. Kalau dia pergi ke sana untuk nak dapatkan air di sana, kena tengok selamat ke tidak 3 perkara ini. Kalau tak nak selamat, tak wajib pergi. Ya. Nyawa dia, harta dia, anggota dia. Kena selamat. Melekan harta atau ikhtisas. Melekan harta atau ikhtisas. Harta ni, harta lah. Ikhtisas ni benda-benda kita tapi tak panggil harta kita. Dia nak panggil harta ni benda yang boleh kita milik, itu dipanggilkan harta. Harta. Benda yang kita boleh milik, benda tu benda tu benda kita, tapi kita memilikkan dia. Sah memilikkan dia, itu panggil harta. Tapi benda tu benda mempunyai kita, tapi tak boleh panggil harta kita, tak boleh milik dia. Maka itu dia panggil ikhtisas. Lepas tu dia begini, nak panggil katanya nak boleh milik tu, syaratnya benda tu benda suci. Lepas tu nak milik dengan mana cara, itu terpulanglah. Dengan cara beli ke, dengan cara cari ke, seperti kayu api kat hutan, binatang pemburuan, kita buru, dapat ke kita, kita milik. Tetapi setengah benda tu, benda-benda kita, tapi benda tu benda najis.
dia tak panggil arta. Benda-benda najis tak panggil arta, dia panggil ikhtisas. Seperti dia ada mempunyai anjing, seekor anjing untuk dia bela anjing, dia ada anjing dah. Tapi tak boleh panggil milik. Dia ada mempunyai anjing seekor untuk dia bela tu, untuk nak apa dia? Untuk nak buat buru, atau untuk nak jaga rumah, atau nak jaga kebun atau binatang dia. Tapi nak kata milik dia tu tak boleh kata milik. Sebab anjing tu najis. Tapi ikhtisas dia panggil. Maknanya orang lain nak ambil tak boleh, haram. Tapi bukan milik dia, hanya ikhtisas. Begitu juga orang yang bela ayam banyak-banyak, orang bela kambing, orang bela lembu, kerbau, maka taik dia ni, baja ni, taik lembu, taik kambing, taik ayam, maka itu lembu kita, baja lembu tu, ikhtisas kita, tapi bukan milik kita. Maknanya kalau orang walaupun bukan milik kita, orang nak datang ambil tak boleh. Haram orang lain nak ambil kalau kita tak bagi. Sebab walaupun bukan milik, kalau bukan milik tak boleh nak jual. Sebab syarat nak jual tu, dia syaratnya kena benda yang dimiliki. Maka taik lembu tadi tu bukan milik kita, hanya ikhtisas kita. Mana benda yang tentu dengan kita. Dengan maknanya orang lain nak datang ambil, boleh ke tidak? Tak boleh kalau kita tak bagi. Walaupun tak boleh milik sekalipun, dia panggil ikhtisas. Itu berbeza di antara arta dan ikhtisas. Kita bela lembu, lepas tu taik dia tu ikhtisas. Orang nak datang ambil tak boleh. Walaupun bukan milik, tak panggil milik. Sebab tu kita nak jual tak boleh. Sebab tu kalau taik lembu tu, kalau banyak tu, dia nak jual tak boleh. Lepas tu kalau nak ambil duit dengan sebab taik lembu tu, kira jalan lain lah. Kira jalan lain, setengah orang tu dia kira katanya, dia kira harga upah dia isikan taik lembu dalam beg. RM5 satu beg. Tapi bukan dia jual. Jadi taik lembu tu dia bagi percuma. Cumanya ambil harga dia, susah lelah dia, cebok masuk dalam beg. Jadi kira begitu. Artinya setengah orang tu dia buat begini. Satu beg tu RM5. Tapi bukan taik lembu tu RM5. Beg tu RM5. Taik lembu bagi percuma. Macam helah lah tu. Tengok. Kembali kepada masalah kita. Jadi maknanya asalnya wajib kita kena pergi. Tapi tempat tu lebih kurang 1 kilo, 2 kilometer jauh lah juganya. Kalau kita berjalan kaki tu, maka wajib kena pergi. Tapi wajib kena pergi tu jikalau aman atas nyawa, atas diri, atas nyawa, atau harta, atau anggota. Melekan harta atau ikhtisas yang wajib dibuang. Yang dibuangkan dia, ini dibelanjakan dia. Bukan buang, tak nak buang bekas apa, bukan begitu. Dibuang maknanya dibelanjakan. Dibuangkan dia ni apa tadi? Dibelanjakan. Dia kan harta atau ikhtisas kerana air taharah. Ini untuk dapatkan air taharah. Begitulah. Yang wajib dibuangkan dia ni, yang wajib dibelanjakan. Kita tafsir gitu, bukan buang macam buang sampah tu, bukan. Yang wajib dibuangkan dia ni, wajib dibelanjakan. Itu mana buang juga lah panggil. Yang wajib dibuangkan dia kerana air taharah ni, untuk nak dapatkan air yang digunakan untuk buat taharah.
maka tiada disyaratkan amannya, aman harta atau ikhtisas yang wajib dibuangkan dia kerana air taharah. Begini. Contohnya kita ni, kita tahu katanya di sana sebelah utara daripada rumah kita misalnya. Sebelah utara masalahnya sebelah utara pihak utara daripada rumah kita tu ada air kat sana. Tetapi daripada rumah kita nak boleh sampai kepada tempat air tu lebih kurangnya 1,5 kilometer. Kalau kita berjalan tu pakai masa 20 minit. Kat rumah kita, kat kawasan sekeliling dengan rumah kita, tidak ada air. Maka, sekiranya, kalau kita ada duit, kalau kita ada duit 10 ringgit, 20 ringgit. Masalah. Duit 10 ringgit atau 20 ringgit tu boleh kita belikan dengan duit 10 ringgit atau 20 ringgit tu akan air mutlak untuk kita guna buat wuduk. Kita ada duit 10 ringgit atau 20 ringgit. Duit 10 ringgit atau 20 ringgit ni kalau kita beli air untuk nak mandi junub, nak mandi nak beli air untuk nak wuduk cukup ke tidak? Dah cukup kan? Dah cukup. Jadi mana duit 10 ringgit ni kalau kita tak, maknanya kalau fardunya duit 10 ringgit atau 20 ringgit. Kalau ada orang nak jualkan air, kita boleh beli. Dengan duit 10 ringgit atau 20 ringgit tadi belikan air untuk kita guna pada wuduk, sekali wuduk. Untuk kita guna pada mandi janabah, sekali mandi. Kalau kita boleh beli, kita tak payah pergi ke sana. Kalau kita boleh beli dengan duit 10 ringgit tu, kita tak payah pergi kepada tempat yang katanya sebelah utara lebih kurang dengan rumah kita tu 1,5 kilometer, 20 minit perjalanan. Maka sekiranya kita katanya sebelah utara daripada rumah kita ada air sana. Lepas tu jaraknya antara rumah kita dengan tempat yang air tu 1,5 kilometer. Lepas tu kita ni kat rumah kita tak ada air. Orang nak jual pun tidak ada. Tak ada air. Jadi tak dapat tidak kita kena pergi kepada sana juga untuk nak dapatkan air. Tetapi kat tengah jalan tu ada penyamu. Ada perapas. Tapi dia tak rapas duit banyak. Kalau bawa banyaknya, dia nak rapas sekali kita nak lalu, dia nak ambil 10 ringgit, 20 ringgit begitu. Kalau banyak dia tak ambil, baik juga dia pun. Banyak dia tak ambil, dia ambil sekadar 10-20 begitu. Kalau bagi 50 ringgit tu dia tambah balik, dia cucur balik. Contohnya. Jadi maknanya kalau kita pergi ke sana, kita akan dirapas duit kita 10 ringgit atau 20 ringgit. Maka kalau begitu kena pergi juga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak pergi, kita kena beli air, kena habis juga 10-2. Tu masalahnya begitu. Jadi maknanya duit 10-2 tu masalah. Tak tahulah air murah ke mahal tu. Kita buat misal saja. Jadi dan kalau kita pergi, habislah. Kena rapas, kena apa 10-2 tu. Nak boleh sampai ke sana. Tetapi kalau kita tak pergi, kalau kita beli air pun kena habis banyak tu juga. Maka kalau tak aman duit kita 10-2 sebab kena rapas, kalau kita pergi sana,
sekadar tu wajib kena pergi juga. Sebab kalau kita tak pergi, kita kena beli. Kalau ada orang jual, kena beli pun duit sebanyak tu juga. Sebab tu maka dia katanya, maka tiada disyaratkan aman harta atau ikhtisas yang wajib dibuangkan dia kerana air taharah. Habis? Jadi tadinya kena pergi kan. Kena pergi wajib. Tetapi syaratnya kena aman pada diri dan pada nyawa, pada harta, pada anggota kita, pada harta. Tapi pada harta yang lebih daripada qadar beli, qadar nak dapatkan air taharah. Kalau sekadar 10-2 tu, tu wajib lagi. Kalau sampai beribu, sampai beratus tu, tak wajib dah. 450 tu bukan dia, baik kita simpankan duit beli air. Tetapi disyaratkan hendak aman ia, selamat ia seorang daripada keluar waktu. Kalau begini macam mana? Begini, kita katanya sekarang ni asar, masuk pukul berapa sana? Pukul 4:30 lebih kurang. Kita kata, begitulah. Asar masuk, waktu asarnya pukul 4:30. Kita sekarangnya kita, jam kita sekarangnya pukul 3. Tak. Kita katanya, kita ni sekarangnya dah pukul 4. Jam sekarang dah pukul 4. Kita belum solat zuhur lagi. Jam sekarang dah pukul 4 petang. Kita belum solat zuhur lagi. Lepas tu setengah jam laginya akan masuk asar. Kita kata asarnya pukul 4:30. Sekarang jam dah pukul 4. Kita baru jaga, baru sedar daripada tidur tadi. Penat bekerjanya, belum zuhur tadi kita tidur, tak sedarnya pukul 4. Nak ambil wudu, air tak ada. Maka setahu-tahu kitanya kat sana sebelah utara tu, lebih kurang daripada rumah kitanya 1,5 kilometer tu ada air kat sana. Maka nak sampai ke sana tu pakai masa 40 minit. Katalah misalnya nak sampai ke sana pakai masa perjalanannya 40 minit. Tapi waktu zuhur ada berapa minit lagi? Ada setengah jam, 30 minit. Kalau kita pergi ke sana, tentu tak dapat, kita nak tak sempat kita nak dapat sampai ke sana, melainkan waktu zuhur dah habis. Begitu. Maka jika tengok dalam kitab dia kata, maka jikalau tiada, jadi tiada aman daripada keluar waktu, habis waktu, maka tiada menutup dia air. Jadi tak wajib lah. Jadi kita kita ada masa setengah jam nak habis waktu zuhur. Tapi kalau berjalan ke sana pakai masa 40 minit, tentu tak sempat kita semuanya zuhur dalam waktu. Kalau kita pergi untuk nak dapatkan air, tentu tak dapat semayang zuhur, tak sempat nak semayang zuhur dia dalam waktu zuhur. Akan habis waktu dulu. Kalau begitu, tak payah kita pergi carikan air yang tadi, tak payah kita pergi. Terus kita tayamum. Jadi maknanya syaratnya kita nak pergi ke sana tu, kita belum pada kita, jadi maknanya kita ambil wuduk, kita pergi sana, kita ambil wuduk di sana, kita semayang zuhur, dapat selesaikan zuhur belum pada habis waktu zuhur. Itu kena pergi. Tetapi kalau kita pergi tu pakai masa tu tak sempat kita nak semayang di dalam waktu tu, itu tak payah pergilah.
bersalahan jika ada sertanya serta seorang air. Ini masalah ni tak boleh tayamum. Jadi masalah sani tu, jadi maknanya kita kata sani, nak pergi sana pakai masa 40 minit. Nak pergi ke sana ke tempat air tu, kena pakai masa 40 minit. Tapi masa zuhurnya, waktu zuhur ada lagi setengah jam, 30 minit. Tak sempat kita nak pergi sana untuk nak sembahyang zuhur dalam waktu. Maka nak buat macam mana tu? Tak payah pergi, tak ada air. Tak payah pergi sebab kalau pergi pakai masa 20 minit. 40 minit. Waktu zuhur ada 30 minit. Jadi tak payah pergi ambil air ke sana untuk wuduk. Kita terus tayamum sembahyang zuhur di rumah. Sembahyang zuhur dalam waktu. Pentingkan sembahyang zuhur dalam waktu walaupun dengan tayamum sekalipun. Nah. Tapi kalau gini tak boleh nak tayamum, tak sama. Bersalahan mana tak sama dengan saat ni. Masalah saat ni tu tak payah kita ambilkan air. Pergi ke sana untuk dapatkan air wuduk. Kita gantikan dengan tayamum. Tetapi kalau begini, tak boleh kita nak tayamum. Bersalahan jika ada sertanya serta seorang air taharah, air untuk nak ambil wuduk tu ada. Jikalau mengambil wuduk dengan dia dengan air, nescaya keluar waktu, habis waktu. Dan jikalau maka tiada harus ia tayamum kerana ia dapatkan air. Contohnya kita ada masa 10 minit lagi nak habis waktu. Ada masa 10 minit lagi nak habis waktu. Kita belum solat lagi. Tak kira solat apa-apa pun. Zuhur ke, subuh ke, maghrib ke. Kita boleh jadinya, tak sedar tidur kan. Sedarnya ada masa 10 minit. Tapi kat tepi rumah kita tu ada apa? Ada perigi. Ada orang petani panggil telaga. Lepas tu zaman dulu tu nak tarik air daripada perigi tu, dia kena ada beldi, kena ada tali kan. Kalau setengah orang tu dia tak pakai tali, dia pakai galah. Dia pakai galah tu dia sangkut dengan beldi. Galah tu kat ujung tu dia ada bengkok buat jadi penyakut dia. Dia turunkan dengan galah, tolakkan beldi tu, tarik naik. Ada kalau orang zaman dulu lagi nya, saya ingat masa kecil-kecil tu, dia beldi pun susah nak beli. Dia buat daripada apa dia? Yang di daun pinang. Upik. Panggil apa tu? Lepas tu dia buat jadi beldi. Lepas tu, jadi maknanya kita ada masa 10 minit. Lepas tu, pergi kat tepi rumah kita, ada tepi rumah kita benar-benar. Tapi nak bolehkan olokkan beldi, tarik naik tu, lepas tu nak bolehkan ambil wuduk, maka tak dapat kita nak sembahyang di dalam waktu. Sebab banyak benda juga tu. Kalau sekarang tu tak apalah, buka paip kat bilik air tu senang. Tapi kita kata kita ada air, tapi dalam perigi lah. Lepas tu kena olor lagi, kena apa lagi, mana tali, mana apa lagi. Jadi maknanya kalau kita usaha untuk nak dapatkan air daripada perigi tadi dan kita mengambil wuduk dan kita solat, tentu tak sempat kita nak solat dalam waktu. Sebab masa ada 10 minit. Dah jangka dah. Dah jangka dah. Ni 10 minit. Lagi kena pergi kat perigi. Lepas tu kena olorkan masuk dalam top tim beldi tu. Jadi banyak minit juga. Buang masa juga. Jadi maknanya dalam masa 10 minit tu untuk nak, kalau kita nak ambil wuduk dengan air kat perigi kita tu,
tentu tak sempat nak sembahyang zuhur dalam waktu. Sebab masa ada 10 minit lebih kurang. Tetapi kalau kita tidak ambil wuduk dengan air kat perigi, kita terus tayamum tanah di depan tangga kita. Lepas tu tayamum tu berapa minit, tak sampai seminit pun. Turun tangga, sebab kita ni turun tangga rumah kat tanah lah. Maka kalau kita tayamum masa 10 minit, sempat kita selesaikan sembahyang dalam waktu. Turun tangga, letak tangan tak tanah, sapuh tak muka, sapuh tangan, naik takbiratul ihram. Masuk umur takbiratul ihram. Mana sempat kita selesaikan zuhur belum pada habis waktu. Kalau kita tayamum. Tetapi kalau kita ambil air daripada perigi untuk wudu, tentu tak sempat kita sembahyang zuhur di dalam waktu. Maka nak buat macam mana? Nak ganti, nak tinggal air, nak ambil wuduk, boleh ke tidak? Jawabnya tak boleh. Sebabnya tak boleh nak tayamum dalam keadaan ada air. Gitu. Walaupun membawa kepada, jadi maknanya sebab kaedahnya tak boleh kita nak tayamum selama mana malaikat orang sakit tu lain lah. Malaikat orang sakit tu lain. Jadi maknanya sebab tak boleh kita tayamum selama mana ada air mutlak, air yang boleh guna untuk buat cuci. Selama tu tak boleh kita nak tayamum. Lepas tu sekarang kita ada air ke tidak ada? Telaga pergi kat tepi rumah kita. Ada, banyak pula. Maka boleh kita nak tayamum? Tak boleh. Tak boleh nak tayamum dalam keadaan kita ada air mutlak. Maka tak boleh nak tayamum, kena pisah dapatkan air itu juga. Walaupun menyebabkan kita tak sempat nak sembahyang, nak selesaikan sembahyang zuhur kita di dalam waktu sekalipun. Dia tak sama dengan yang tadi. Tadi boleh sebab yang tadi itu katanya kalau tak sempat nak sembahyang dalam waktu, kita boleh gantikan dengan tayamum yang tadi. Sebab kita tak ada air kat rumah kita. Sebab ada kat sana 1,5 kilometer, pakai masa 40 minit. Sebab tu boleh tayamum. Adapun sini nak tayamum macam mana? Air ada kat tepi rumah. Tu maknanya bersalahan jika ada serta orang air perigi tak di dalam misal kita. Misalnya air dalam perigi. Katalah. Dan jika, jikalau mengambil wuduk dengan air dalam perigi, nascaya keluar waktu, nascaya habis waktu, mana tak sempatkan sembahyang zuhur kita belum pada habis waktu, maka tiada harus ia tayamum. Maknanya dan jikalau mengambil wuduk dengan dia nascaya keluar waktu, lepas tu kita tambah sikit. Kalau dia tayamum nascaya dapat sembahyang di dalam waktu. Kalau dia tak ambil air, dia tayamum, turun tangga rumah tu tanah dah. Boleh tayamum tu jimat masa lah. Tetapi tak boleh. Maka tiada harus, tak boleh ia seorang tu tayamum. Kenapa? Walaupun kalau dia tayamum, dia dapat selesaikan sembahyang dia dalam waktu sekalipun. Tulis begitu. Maka tiada harus ia tayamum. Walaupun jikalau dia tayamum, dia dapat selesaikan solat belum pada habis waktu sekalipun. Tak boleh. Kenapa? Kerana ia dapat air sebab dia orang ada air. Sebab dia ni orang yang ada air. Maka kaedah kitanya tak boleh nak tayamum dalam keadaan kita ada air. Bukan sebab sakit lah. Jadi sebab macam mana? Kalau kita tak kira masalah sakit. Nak tayamum sebab apa? Kita nak tayamum sebab apa? Sebab tak ada air. Kan? Takkan tayamum tu ganti daripada air kan? Jangan kira orang sakit lah. Jadi kita tayamum kerana apa? Kerana tak ada air. Pas dia ni ada ke tidak?
Ada. Macam mana nak boleh tayamum? Tu kerana ia dapat air, mana dia orang ada air. Tak boleh dah nak tayamum. Sebab nak boleh tayamum syaratnya tak ada air. Gitu. Gitu dah. Itu biasalah kalau kita belajar kitab yang tinggi-tinggi tu, masalah dia tu, kiraan dia tu halus lah. Lepas tu kalau tengok tu, yang kita belajar tu jaranglah nak berlaku tu. Lebih laginya banyakkan tu benda-benda zaman dulu lah. Ala kulli hal pun itu satu pengetahuan, satu pengajian. Kita tahulah nak guna tak guna pun tiada masalah, kita ambil tahu saja. Pada kurangnya jadi ibadat kita, jadi cahaya bagi kita. Maka kita akhir pada kata dan disyaratkan sah tayamum menuntut ayat dulu daripada tayamum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala